hukum, syarat wajib haji dan umrah, rukun haji dan umrah, perkara wajib haji dan umrah dan jenis-jenis haji. Jadi apa yang Ustazah bincang ini semuanya ada dalam latihan modul gemilang ya. Lepas saja habis perbincangan nanti murid-murid boleh jawablah ya soalan-soalan dalam buku modul gemilang. Okey, kita tengok bahagian yang pertama dulu berkenaan dengan maksud haji dan umrah. Ya, maksud haji dan umrah. Kita tengok bahagian yang pertama ialah dari segi bahasa. Bahasa hajinya tujuan dan maksud. Dari segi istilah pula bagi haji ialah ziarah. Ya. Bahasa haji tujuan dan maksud. Istilah bagi umrah ialah ziarah. Okey, dari segi istilah ya. Istilah, ini silap petak ni buat ni. Ya. Dari segi istilah, umrah ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada ni silap ya, minta maaf ya Ustaz silap letak petak ni. Kita tengok dari segi istilah ibadat haji dulu. Ni atas ni ialah ibadat haji ya. Iaitu mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan haji untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syarat tertentu. Okey, jadi haji ini ialah kita hanya pergi menunaikannya pada bulan-bulan haji sahaja. Ya, iaitu bulan haji iaitu bulan Syawal, Zulkaidah dan 1 hingga 13 Zulhijjah. Itu ialah bulan-bulan haji ya. Kalau murid-murid nak catat boleh catatlah. Ya, bulan-bulan haji ni bermula daripada 1 Syawal masuk bulan Zulkaidah 1 hingga 13 Zulhijjah. Itu ialah bulan-bulan haji. Untuk apa? Untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Ibadat-ibadat tertentu tu seperti wukuf, melontar, tawaf, sa'i, bercukur dan sebagainya ya. Okey, dan istilah dari segi umrah pula ya. Petak yang kedua ni ialah umrah. Ini Ustaz silap tulis ya, minta maaf ya. Ya, istilah dari maksud istilah umrah ialah mengunjungi Baitullahil Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syarat tertentu. Jadi umrah ni kita pergi menunaikan umrah ni pada bila-bila masa ya. Sepanjang tahun tu kita boleh pergi menunaikan umrah. Jadi dia berbezalah. Ya, dia berbezalah dengan ibadat haji ni. Ibadat haji ni hanya boleh dilakukan pada bulan haji sahaja ya. Tak boleh bulan awal Muharram ke nak pergi buat haji tak boleh ya. Dia mesti bermula pada bulan haji iaitu bulan Syawal, Zulkaidah 1 hingga 13 Zulhijjah ya. Dan untuk pengetahuan murid-murid semua, ibadat haji ini disyariatkan pada tahun ke-5 Hijrah. Ya, ibadat haji ini disyariatkan pada tahun ke-5 Hijrah. Jadi boleh catatlah ya, apa maklumat-maklumat yang tak ada kat sini yang Ustaz sebut ini kamu boleh catat dalam buku. Okey, seterusnya kita tengok bahagian yang kedua iaitu dalil dan hukumnya ya. Kita tengok hukum haji. Apa hukum menunaikan ibadat haji dan umrah? Ya, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup bagi individu yang mukallaf dan berkemampuan. Ya. Jadi menunaikan ibadat haji ini ataupun umrah ini wajib sekali seumur hidup ya bagi individu yang mukallaf yang telah diberi tanggungjawab, cukup syarat-syaratnya dan berkemampuan. Berkemampuan ni dia banyak kategorinya pula ya. Nanti kita tengok di bahagian syarat wajib haji. Okey. Kenapa hukum menunaikan haji ini adalah wajib? Agak-agaknya kenapa ya murid-murid? Kenapa hukum menunaikan haji ini wajib? Agak-agaknya kenapa? Dia tak boleh bagi tahu? Kerana dia termasuk dalam rukun Islam yang kelima. Ya, sebab itu menunaikan ibadat wajib ini ialah wajib ya.
Di mana rukun Islam yang pertama apa dia? Apa rukun Islam yang pertama? Iaitu mengucap syahadah. Yang kedua, solat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Dan yang kelima, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Jadi inilah yang menyebabkan menunaikan ibadat haji ini wajib sekali seumur hidup ya bagi individu yang mukallaf dan berkemampuan. Okey, dalilnya, ini dalil ya, dalil daripada surah Al-Baqarah ayat 196. Dalilnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maksudnya ialah dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu satu dalil yang mewajibkan kita ini menunaikan ibadat haji. Okey, seterusnya ialah kita nak tengok syarat-syarat wajib haji ya. Syarat-syarat wajib haji ni ada 5 semuanya. Okey. Yang pertama ialah Islam. Ya, kalau seseorang itu beragama Islam, maka wajiblah dia menunaikan haji. Itu syarat yang pertama, Islam. Okey. Yang kedua ialah berakal. Maknanya syarat yang kedua mesti berakal ya, berakal waras. Kalau orang gila ya, orang yang tak siuman dan sebagainya tu tak wajib ya menunaikan haji ya. Yang ketiga ialah baligh. Baligh ni ialah orang yang dah dapat sampai umur lah yang sudah baligh, sudah diberi tanggungjawab, kewajipan solat, kewajipan puasa, itu adalah orang yang baligh, maka wajib menunaikan haji. Okey, yang keempat ialah merdeka. Syarat wajib haji yang keempat ialah merdeka. Maknanya kita ni bebas ya, tidak ditahan oleh mana-mana pihak dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok kepada 4 syarat wajib ni, maknanya sekarang ni kita dah wajib menunaikan haji. Cuma kita nak tengok yang kelima, iaitu berkemampuan. Berkemampuan inilah kita tengok ya. Adakah kita ini dah wajib haji ataupun tidak? Ataupun dinamakan juga ialah istita'ah. Ya, kadang-kadang dalam peperiksaan soalan dia tanya, dia tidak sebut berkemampuan, dia sebut istita'ah. Ya, istita'ah. Okey, jadi kita tengok ya, istita'ah ni ada beberapa perkara. Yang pertama ialah, syarat berkemampuan yang pertama ialah mesti cukup perbelanjaan. Ya, cukup perbelanjaan. Iaitu cukup belanja untuk menunaikan haji ya, cukup perbelanjaan. Cukup belanja makan, minum, penginapan, perubatan ya, belanja tambang, pergi balik dan sebagainya. Maknanya ada duit belanja yang cukup lah. Kerana apa? Kerana kadang-kadang nak menunaikan haji, lebih kurang kita berada di sana lebih kurang 40 hari. Ya. Kalau umrah lebih kurang 14 hari. Jadi perbelanjaan tu mesti cukup. Lebih-lebih lagi nak meninggalkan makan minum kepada anak isteri yang kita tak bawa dan sebagainya. Jadi maknanya perbelanjaan kita itu mesti cukup, maka termasuk dalam berkemampuan istita'ah. Okey, yang kedua, cukup nafkah bagi orang di bawah tanggungannya. Seperti anak isteri yang ditinggalkan. Kita mesti tinggalkan nafkah untuk mereka ya, untuk mereka makan, minum dan sebagainya. Ataupun anak isteri yang kita bawa pun perlu kita nak bagi nafkah, makan, minum dan sebagainya. Mana cukup semua perbelanjaan-perbelanjaan itu ya. Yang ketiga ialah, berkemampuan yang ketiga ialah ada kenderaan pergi dan balik. Nak pergi menunaikan haji tu ada kenderaannya. Ya, pergi ada kenderaan, balik ada kenderaan. Jangan pergi je ada kenderaan, balik tak ada kenderaan. Itu dah tidak berkemampuan ya. Maknanya sekarang ni kita pergi dengan kapal terbang lah. Ya, pada zaman dulu datuk nenek kita ada yang pergi dengan kapal laut ya dan sebagainya. Maknanya kalau kapal laut tu ambil masa 2-3 bulan baru sampai ke Mekah. Tapi sekarang ini lebih kurang 18 jam pun dah sampai di Mekah ya. Jadi ada kenderaan pergi dan balik ya. Okay, yang keempat ialah
aman perjalanan pergi dan balik. Maknanya perjalanan kita nak pergi menunaikan umrah itu aman ya, tak ada apa-apa benda-benda yang berbahaya ya, berbahaya seperti peperangan dan sebagainya. Begitu juga tak ada wabak-wabak penyakit yang boleh membahayakan diri kita. Itu maknanya tak aman perjalanan kalau ada wabak. Macam sekarang inilah ya, adanya wabak COVID tu, maka buat masa sekarang ini kita tak wajib pergi menunaikan umrah ataupun haji ya, sebab wabak ini sangat berbahaya kepada manusia ya, sehingga Arab Saudi pun tak membenarkan ya jemaah-jemaah dari luar masuk. Negara kita pun tak membenarkan ya rakyatnya keluar. Jadi buat masa sekarang ini kita tidak wajib ya untuk pergi menunaikan haji ataupun umrah. Tetapi apabila dah okey balik, COVID dah tak ada, clear semula, perjalanannya dah aman balik, maka wajiblah kita pergi menunaikan ibadat haji dan umrah. Okay. Perkara yang kelima di bawah berkemampuan ialah sihat tubuh badan ya. Sihat tubuh badan ini sangat penting ya untuk menunaikan ibadat haji dan umrah. Kerana apa? Kerana nak menunaikan ibadat haji, umrah ini perlu kepada tenaga yang kuat ya, kesihatan tubuh badan yang begitu tinggi ya. Terutamanya ibadat haji ya, ibadat haji. Kalau sakit tak berapa sihat itu, dibimbangi kita tidak dapat menunaikan ibadat-ibadat itu dengan sempurna lah ya. Jadi perlu sihat tubuh badan ya, barulah diwajibkan pergi ya. Okey. Perkara yang keenamnya termasuk di bawah berkemampuan. Ya, istitaah juga, iaitu kalau yang perempuan, yang keenam ni untuk perempuan, kalau dia bersuami, dia mesti mendapat izin suami dulu nak pergi ya. Kalau tidak berdosa ya. Ataupun mendapat izin wali ayahnya ya, orang yang di bawah jagaannya dan sebagainya, dapat keizinan dulu ya. Dan yang ketujuh ialah kalau nak pergi tu, kalau isteri mesti ditemani oleh suami ya. Kalau suami tak ada, ditemani oleh mahramnya ataupun kumpulan perempuan yang boleh dipercayai, yang pergi ramai-ramai. Ya, sebab apa? Perempuan tak boleh pergi seorang-seorang ya di Mekah tu, kerana kita ini orang perempuan terdedah dengan bahaya-bahaya ya, yang tak dijangka lah ya. Tak sama dengan lelaki ya, dia begitu kuat stamina dan sebagainya. Jadi perkara di bawah berkemampuan ini ada 7 semuanya. Jadi murid-murid mesti ingat ya, 7 semuanya, iaitu cukup perbelanjaan, cukup nafkah bagi orang yang di bawah tanggungannya, ada kenderaan pergi balik, aman perjalanan pergi balik, sihat tubuh badan ya. Bagi perempuan mesti mendapat keizinan suami atau wali. Ada yang ketujuh, mesti ditemani oleh suami atau mahram atau kumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Jadi kalau dah cukup semua itu, maka wajiblah kita menunaikan ibadat haji ya. Okey. Jadi setakat ini boleh faham tak? Kalau ada pertanyaan boleh tanyalah ya, boleh tanya. Okey, nampak malam ni tak ramai ya, ada 66 orang je. Okeylah ya. Okey. Seterusnya kita tengok rukun haji dan umrah. Ini tengok ni ialah gambar ini persekitaran Masjidil Haram. Ini gambar sekarang lah. Ya, gambar sekarang ini bangunan-bangunannya begitu tinggi ya. Okey. Rukun haji dan umrah. Apa yang dimasukkan dengan rukun dulu? Rukun ni apa dia rukun ni? Rukun ialah jika tertinggal salah satu daripadanya, hajinya tidak sah dan wajib diulang semula pada tahun berikutnya. Ini rukun ni kena jagalah. Ya, kena buat semua rukun tu. Tak kira lah rukun haji ke rukun umrah. Kena buat semua. Kalau tak buat salah satu, maka haji ataupun umrah tidak sah. Okey, kita tengok satu-satu ya. Apa dia rukunnya? Okey, rukun yang pertama ialah niat. Ya, sama ada niat nak mengerjakan haji ataupun niat nak mengerjakan umrah.
Okey, niat untuk mengerjakan haji. Sebenarnya niatnya ialah, okey baca sama-sama boleh ya. Nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Okey, maksudnya ialah saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, senang saja ya nak niat tu. Okey, niat mengerjakan umrah pula. Sama je, dia tukar je haji tu kepada umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengerjakan ibadah umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi, apabila kita dah berniat haji atau umrah, maka kita berada dalam berihram, ya. Kita dalam ihram lah. Maka kena jagalah lepas niat ni, kena jagalah patalaran ihram haji dan umrah. Nanti kita tengok lepas ni apa dia patalaran yang tak boleh dilakukan ya lepas niat ihram ataupun niat umrah ni. Okey. Itu rukun yang pertama. Rukun yang pertama ya. Rukun yang kedua, ialah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah ni bagi ibadah umrah tak adalah ya, ibadah umrah tak ada wukuf di Arafah. Tengok ini keadaan suasana Arafah ya pada musim haji. Betapa ramainya ya manusia, tak kira atas gunung ganang ke semuanya ada orang semualah ya, kemah-kemahnya. Dan sekarang ini pun di Arafah dah tumbuh banyak pokok-pokok kayu dah. Pokok-pokok kayu pun menghijau ya. Ni Rasulullah kata salah satu tanda-tanda kiamat lah apabila tumbuhnya pokok-pokok hijau di pada Arafah ya. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan wukuf di Arafah ini ya? Iaitu apa dia? Berada di Arafah walaupun seketika bermula dari masuk waktu Zuhur 9 Zulhijjah hingga sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Wukuf di Arafah ini bermula daripada masuk waktu Zuhur 9 Zulhijjah hingga sebelum masuk waktu subuh 10 Zulhijjah. Maka maknanya lebih kurang tak sampai 24 jam lah ya, lepas Zuhur 9 Zulhijjah tu, malam tu sebelum masuk subuh, itu ialah waktu Arafah. Jadi kena ada kat situ walaupun sebentar ya, sebab ini adalah rukun ya, rukun mesti berada di sini walaupun sebentar ya. Duduk buat apa kat sini agak-agaknya? Apa yang kita buat kat sini agak-agaknya? Buatlah ya, macam buat ibadat lah, jangan duduk bersembang kosong ya. Sayang hari Arafah inilah hari yang mustajab doanya, banyak baca Quran ya, banyak solat-solat sunat ya, banyak bertalbiah dan sebagainya, berzikir. Jangan duduk kat Arafah ni duduk tidur, bersembang dengan kawan-kawan dalam kemah dan sebagainya. Sebab apa? Sekali seumur hidup ya, belum tentu lagi tahun depan kita boleh datang ke, tak datang ke, dah tak panjang umur ke dan sebagainya. Jadi ambillah peluang di Arafah ini untuk buatlah sebanyak mana ibadatnya ya. Okey. Dan apa murid-murid tahu tak apa sejarah Arafah ini ya? Kenapa disyariatkan wukuf di Arafah ini? Salah satunya nak mengingati apa? Iaitu pertemuan Nabi Adam dan Hawa ya. Setelah mereka diturunkan daripada syurga, ditempatkan yang berasingan ya, dalam tempoh yang berapa lama mereka mencari antara satu sama lain, akhirnya mereka bertemu di Arafah ya. Itu salah satu sejarah lah ya. Ataupun salah satunya ialah sebagai nak mengingatkan kita ya, kalau kita tengok betapa ramainya manusia di Arafah ini, maka mengingatkan untuk diri kita ini, begitulah ya keadaan di pada mahsyar ya, lebih-lebih lagi daripada mahsyar nanti ramai manusia dihimpunkan ya, seluruh manusia daripada Nabi Adam sehinggalah akhir zaman ya.
Ini mengingatkan kita ya, sebagai satu keinsafan untuk kita ya. Okey. Ini rukun yang kedua ya. Rukun yang kedua ialah wukuf di Arafah bagi ibadat haji. Ibadat umrah tak adalah ya. Okey, kita tengok rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga ialah tawaf di Baitullah ataupun tawaf di Kaabah. Ni tawaf di Kaabah. Ni Kaabah lah ni. Ni orang duk tawaf. Duk tawaf mengelilingi Kaabah. Ni gambar lama ni ya, gambar lama. Tak gambar sekarang ni. Okey. Tawaf di Kaabah ini ialah apa dia? Mengelilingi Kaabah 7 pusingan ya. Kita keliling Kaabah ini sebanyak 7 kali pusingan. Ini syarat dia lah. Syarat sah untuk tawaf. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan bermula di penjuru Hajaratul Aswad. Ini penjuru Hajaratul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syarat tertentu. Jadi kita nak mulakan tawaf ini mesti bermula dengan penjuru Hajaratul Aswad. Kalau di Mekah dia letak lampu hijau lah kat sini. Kita boleh pandukan lampu hijau tu bertentangan dengan penjuru Hajaratul Aswad dan di lantai ni juga dia ada garisannya warna hijau. Jadi kita sampai kat sini niatlah ya untuk tawaf ya, sama ada tawaf qudum ke, tawaf ifadah ke dan sebagainya. Okey. Jadi untuk tawaf ini dia ada syarat-syaratnya. Ini Ustaz tak tulis kat sini. Kalau murid-murid nak catat pun boleh ya. Syarat sah tawaf ialah yang pertama mesti menutup aurat. Mesti menutup aurat lah. Ya, untuk tawaf ni mesti menutup aurat. Yang kedua mesti suci daripada hadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Maksudnya nak tawaf mesti ada wuduk. Mesti dalam keadaan berwuduk. Kalau batal wuduk kena pergi ambil balik wuduk. Lepas tu sambung tawaf balik ya. Yang ketiga ialah mesti mengelilingi Kaabah 7 pusingan. Mesti cukup 7 kali pusingan ya. Yang keempat, menjadikan Kaabah sebelah bahu kiri. Masa pusing ni, bahu kiri kita ini mesti ke arah Kaabah. Ya, jangan membelakanginya, jangan berdepan dengan dadanya. Itu tidak sah lah. Ya, kena buat semula. Kalau tidak sah tawaf ni, kena sambung balik semula lah. Ya. Jadi maknanya bahu kiri tu mesti menghadap Kaabah. Pusing. Macam dalam gambar ini. Ya. Dia pusing je. Dan mesti tawaf dalam Masjidil Haram. Sebab Baitullah ni berada di dalam Masjidil Haram. Tawaf dalam Masjidil Haram. Tak boleh tawaf di luar daripada Masjidil Haram. Tak boleh. Mesti tawaf di dalam Masjidil Haram ya. Ini berkenaan dengan tawaf. Dan tawaf ini ada beberapa jenis lah ya. Kat sini pun Ustaz dah tak tulis. Kalau murid-murid nak catat boleh ya. Ingatkan balik jenis-jenis tawaf. Tawaf yang pertama ialah tawaf qudum. Ya, tawaf yang pertama ialah tawaf qudum, iaitu tawaf selamat datang. Maknanya apabila kita mula sampai di kota Mekah ini, kita sampai mula-mula daripada tanah air sampai ke Masjidil Haram ni, terulah masuk tawaf qudum ya. Selamat datang, tawaf dulu ya. Ataupun yang kedua ialah jenis tawaf yang kedua ialah tawaf ifadah. Ini tawaf rukun ya, tawaf rukun. Tawaf rukun ni tawaf ifadah. Tawaf yang ketiga ialah tawaf sunat. Tawaf sunat ni boleh bila-bila masa lah. Bila-bila masa. Buat waktu pagi ke, lepas sembahyang zuhur ke, lepas sembahyang subuh ke, ya, lepas sembahyang asar ke, itu tawaf sunat. Boleh buat bila-bila masa ya. Dan yang ketiga, jenis tawaf yang ketiga ialah tawaf wada'. Tawaf wada' ini ialah tawaf selamat tinggal. Maknanya kita nak balik ke tanah air, akhir sekali kita hendaklah menunaikan tawaf wada', iaitu tawaf selamat tinggal ya. Iaitu tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah sebagai penghormatan kepada tanah haram. Mana kita buat tawaf wada' lah sebagai penghormatan kepada tanah haram yang kita akan tinggalkan nanti ya. Jadi
apabila dah menyelesaikan tawaf wada ini, rasa sedih lah juga kan. Tak tahulah sama ada boleh datang lagi ataupun tidak ya. Okey, ini berkenaan dengan tawaf ya, berkenaan dengan tawaf. Kalau murid-murid tak faham, boleh tanyalah ya. Boleh tanya ustazah ke, tanya ustazah dalam kelas masing-masing ke ataupun dalam grup dan sebagainya. Okey, kita tengok rukun yang keempat ialah sa'i. Sa'i ni. Sa'i ini ialah berkenaan dengan iaitu berjalan ulang-alik sebanyak 7 kali bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah menurut syarat-syarat tertentu. Maknanya sa'i ini bermula di Bukit Safa ini. Kita niat kat sini, ya, kita niat sini, kita menghadap kepada Baitullah, kita niat, maka kita pun tunggulah berjalan ya, berjalan pusing sampai di Bukit Marwah, lepas tu pusing balik ya. Lepas tu pusing balik ya. Pusing balik sebanyak 7 kali pusingan ya. Di sini dia buat lampu hijau ni, garisan hijau ni. Kenapa ada garisan hijau kat sini? Ni garisan hijau ini adalah disunatkan bagi lelaki untuk berlari anak. Kat sini bagi jemaah umrah lelaki ataupun haji ya, yang tak ini dia disunatkan berlari anak lah. Di antara 2 garis hijau ni. Yang perempuan tak sunat pula. Yang perempuan ni berjalan biasa je. Jadi maknanya buat 7 kali berulang alik ni dan berakhir di Bukit Marwah ya, berakhir di Bukit Marwah. Okey. Kat sini ada sejarahnya. Siapa yang ingat agak-agak sejarah apa berkenaan dengan sa'i ni? Sejarah apa ke? Siapa tahu? Berkenaan dengan sa'i ni sejarah apa agaknya? Berkenaan dengan apa? Siapa tahu? Senyap je. Semuanya tak ada respon ni. Tak tahu, tak tahu. Oh, tak tahu. Okey. Terima kasihlah ya. Ada juga responnya. Okey, ini sa'i ini berkenaan dengan peristiwa Siti Hajar dengan anaknya Nabi Ismail ya. Jadi apabila Nabi Ibrahim meninggalkan, Ustazah cerita sikitlah secara ringkas ya. Apabila Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar dekat Baitullah tu, lepas tu dah habis bekalan ya, kering, air susu pun dah tak ada, nak minum pun tak ada, maka Nabi Ismail pun menangis-menangis ya. Jadi ibunya Siti Hajar pun pergilah cari air tu. Dia tengok atas Bukit Safa, dia lari kepada Bukit Marwah ya. Itulah sejarahnya ya. Beralik daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, tinjau-tinjau takut ada rombongan-rombongan ya, pedagang-pedagang ke ya, boleh juga nak minta air ke, makanan dan sebagainya. Jadi dia buat tu lebih kurang sebanyak 7 kali. Lepas tu dia pun balik semula tempat anaknya Nabi Ismail dekat Kaabah tu. Maka dia tengok kat tumit kaki Nabi Ismail tu ya, keluar terpancutnya air. Kat situlah bermulanya Telaga Zamzam. Ya. Okey. Itulah antara ceritanya lah secara ringkas ya. Okey. Seterusnya kita tengok rukun yang kelima. Selesai saja buat sa'i ini, terus masuk rukun yang kelima, iaitu bergunting atau bercukur rambut. Saja sa'i, maka teruslah gunting rambut ya, ataupun bercukur. Bagi yang perempuan disunatkan bergunting je, iaitu bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut, dan sunat bercukur rambut bagi lelaki. Tengok gambar kat bawah tu, sunat cukur rambut. Kalau lelaki tak nak cukur pun dia gunting lah sekurang-kurangnya 3 helai. Yang perempuan ni tarik je daripada dalam tudung tu, masukkan gunting, guntinglah lebih kurang 3 helai. Lebih tak apa, jangan kurang daripada 3 helai. Okey. Dan yang kelima ialah, yang keenam mesti tertib ya. Rukun yang keenam ialah tertib pada semua rukun. Maknanya kena buat ikut urutan. Tak boleh langkau lah ya, langkau. Iaitu bermula dengan apa kalau ikut urutan? Kita ulang kaji balik, iaitu bermula dengan, kalaulah
ibadat haji bermula dengan niat, wukuf, tawaf, sa'i, bergunting ataupun bercukur. Tapi kalau ibadat umrah bermula dengan niat, lepas tu pergi tawaf, pergi sa'i, lepas tu bergunting atau bercukur, maka lepas tu bebaslah daripada larangan ihram. Maka bolehlah nak buat semua-semualah. Nak apa ni, pakai minyak wangi ke, ya, nak pakai pakaian berjahit ke bagi lelaki ke, bolehlah selepas bergunting ataupun bercukur, ya. Okey. Setakat ni boleh faham tak berkenaan dengan rukun? Ustazah harap insya-Allah boleh faham lah, ya. Okey, seterusnya kita masuk kepada perkara wajib haji dan umrah, ya. Perkara wajib haji dan umrah. Okey, apa yang dimasukkan dengan perkara wajib haji? Perkara wajib haji ni ialah tertinggal salah satu wajib haji, hajinya sah tetapi wajib bayar dam. Maknanya kalau kita tertinggal salah satu, ya, perkara wajib haji ni, hajinya tetap sah tetapi kena bayar dam. Berbeza dengan rukun. Rukun tadi kalau tak buat salah satu, hajinya tidak sah. Memang kena buat balik lah. Kalau tahun tu dia tak sempat haji, tak sempat nak wukuf, ya, di Arafah sebab apa, sakit ke, duduk hospital dan sebagainya, maka tahun depan dia kena datang balik untuk menunaikan haji tak sah. Tapi yang perkara wajib ni, kalau tak buat salah satu, hajinya tetap sah tetapi kena bayar dam. Jadi kamu boleh rujuklah dalam buku tingkatan 4 tu, ya. Bahagian dam tu ada kat situ. Okey, kita tengok, ya, satu persatu berkenaan dengan perkara wajib haji dan umrah. Yang pertama ialah niat ihram di miqat. Apa maksud miqat ni? Miqat ni iaitu niat ihram. Kalau niat ihram saja rukun. Niat ihram di miqat. Miqat ini termasuk dalam perkara wajib haji, ya. Maksudnya ialah ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji atau umrah. Maknanya miqat ini ialah ketentuan tempat atau masa untuk berniat haji atau umrah. Dan miqat ini terbahagi kepada dua. Ingat, ya, miqat ini terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah miqat zamani, yang kedua ialah miqat makani. Ya, miqat zamani, miqat makani. Miqat zamani, zamani ni apa dia? Zaman, ya, miqat zamani ataupun zaman, ya, zamani. Iaitu masa, ketentuan masa bagi seseorang untuk berniat ihram haji bermula dari 1 Syawal hingga masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Ini bagi orang nak buat haji. Dan bagi orang nak buat haji, miqat zamaninya, masa nak berniat haji ni, iaitu bermula daripada 1 Syawal tu hingga masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Tapi kalau bagi umrah, bila-bila masalah sepanjang tahun, ya. Itu masanya, masa berkenaan dengan masa. Miqat makani. Makani ni maksudnya ialah tempat. Tempat, ya. Iaitu ketentuan tempat atau sempadan untuk berniat ihram. Tempat kita nak berniat ihram dipanggil miqat makani. Ya, nak berniat ihram ni dia ada tempat-tempatnya yang telah ditentukan, ya. Okey. Kalaulah contohlah, kalau penduduk Mekah nak menunaikan ibadat haji, penduduk Mekah lah, ya, kalau dia nak buat ibadat haji, tempat untuk berniat ihramnya di rumah sendiri. Rumah dia lah bagi penduduk Mekah ni. Tapi kalau penduduk luar Mekah, dia kena pergilah. Contohnya tempatnya di Yalamla, Judah, ya, Jufah dan sebagainya. Begitu juga kalau nak menunaikan umrah, dia kena keluar daripada tanah haram tu, dia kena pergi, sama ada di Hudaybiyah ke untuk menunaikan niat umrah, ataupun di Ja'ronah ke, ataupun Tan'im ke untuk berniat umrah. Itu tempat-tempat yang telah ditentukan, ya, oleh Islam, ya. Okey. Kita nak tengok, ini ialah tempat untuk miqat bagi penduduk
luar Mekah lah. Penduduk luar Mekah ni miqat makan ni ya, tempat. Contoh kita tengok ya, tempatnya ada kat sini dia bagi ada 5 tempat. Zulhulaifah ataupun Bir Ali, ini dari arah Madinah. Zatul Irqi ni dari arah Iraq. Ni Qarnul Manazil ni daripada Malaysia. Okey ya, Yalamlam. Lepas tu Juffah ya dari arah Mesir. Dan sebagainya. Jadi tengok yang Malaysia ni iaitu Qarnul Manazil. Contohnya kalau kita duduk atas kapal terbang, contohnya 15 minit, setengah jam lagi nak melintasi Qarnul Manazil. Ya, kapal terbang yang kita naik tu, yang kita nak mendarat di di Jeddah tu, yang kita tak nak pergi Madinah, kita nak terus pergi ke Mekah, kita mendarat di Jeddah dulu. Jadi apabila kapal terbang tu melintasi Qarnul Manazil, maka kena niatlah kat situ ya. Mana biasanya pilot akan bagi tahulah ya, setengah jam nak melintasi Qarnul Manazil. Semua jemaah-jemaah umrah bersedialah dengan pakaian ihram, dan apabila kita melintasi Qarnul Manazil, maka adalah wakil dalam kapal terbang tu, dia baca niat sama-sama untuk menunaikan umrah ya, ataupun haji lah, macam itulah ya. Okey. Seterusnya kita tengok yang kedua. Perkara wajib haji yang kedua ialah bermalam di Muzdalifah. Ni bermalam di Muzdalifah. Jadi umrah tak ada lah. Ya, bagi ibadat umrah tak ada bermalam di Muzdalifah. Jadi bermalam di Muzdalifah ini ialah selepas kita wukuf di Arafah. Ya, selepas wukuf di Arafah tu, maka malam tu kita berjalanlah ya, iaitu berada di Muzdalifah selepas tengah malam 10 Zulhijjah hingga sebelum terbit fajar. Yang mana kita berada di Muzdalifah. Kita bermalam kat situ ya, tidur kat situ. Ni tengok ni, jemaah-jemaah haji bermalam di Muzdalifah. Sambil bermalam tu kutiplah ya, anak-anak batu untuk persediaan melontar ya pada 10 Zulhijjah tu. Ya, kutip dulu anak-anak batu kat situ ya, sebagai persediaan nak melontar pada hari ke-10 Zulhijjah ya. Okey. Jadi anak batu ni perlu banyaklah kita kena kutip ya, lebih kurang 70 biji lah untuk melontar pada hari ke-10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kutip yang kecil-kecil je. Jangan duk kutip yang besar-besar ya, nanti kena kepala orang pula masa melontar tu ya. Okey. Kutip yang kecil-kecil je. Okey, lepas bermalam di Muzdalifah itu, maka kita pun ya masuk perkara wajib yang ketiga, iaitu melontar 7 biji anak batu di Jamratul Kubra, iaitu Jamratul Aqabah. Iaitu berada di Mina lah ni. Jamratul Kubra ataupun Jamratul Aqabah ini berada di Mina. Masa untuk melontar bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Selepas tengah malam 10 Zulhijjah itu, masa bolehlah nak melontar di Jamratul Aqabah ya. Jamratul Aqabah. Tapi waktu yang lebih afdal ya untuk melontar kat sini, iaitu apabila masuk waktu melontar pada hari 10 Zulhijjah ya. Waktu yang afdal untuk melontar pada 10 Zulhijjah apabila masuk waktu duha hingga gelincir matahari pada hari tersebut. Mana pagi itulah yang lebih afdalnya. Ya, malam tu dibolehkan sajalah ya, boleh dah nak melontarnya. Tapi waktu afdal masuknya waktu duha 10 Zulhijjah sehingga gelincir matahari hingga masuk waktu duha, itu waktu yang afdal untuk kita melontar di Jamratul Kubra, iaitu sebanyak 7 biji anak batu. Maknanya pada hari ke-10 Zulhijjah ini kita hanya melontar di Jamratul Kubra sahaja. Ya, dan penduduk-penduduk yang mereka yang tak menunaikan ibadah haji seperti penduduk Malaysia dan sebagainya, pada 10 Zulhijjah ni kita menyambut hari raya haji ya. Kita sambut hari raya haji lah, hari raya Idul Adha ya, berkorban dan sebagainya. Okey.
Okey, seterusnya kita nak tengok pula kepada perkara wajib yang keempat ya. Perkara wajib yang keempat iaitu bermalam di Mina. Ya, selepas 10 Zulhijjah tu kita diwajibkan bermalam di Mina ya, perkara wajib. Ni bermalam di Mina ini termasuk dalam perkara wajib haji. Umrah tak ada. Iaitu berada di Mina pada malam-malam hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kita berada di Mina. Ini mereka yang bermalam di Mina lah. Ya. Sebab apa kita berada 3 hari ni? Sebab kita nak melontar di tiga jamrah ini. Ya. Ini perkara wajib haji yang kelima, iaitu melontar 7 anak batu di ketiga jamrah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Iaitu di mana? 11, 12, 13 ni di Jamratul Sughra, Jamratul Wusta dan Jamratul Kubra. Ya. Okay, yang ni kot. Jamratul Sughra, Jamratul Wusta dan Jamratul Kubra. Saya rasa macam itulah. Ya. Maknanya pada hari tersebut, masuk waktu melontar adalah selepas azan subuh sehingga terbenam matahari. Ni ya, pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Umrah tak ada lah ya. Umrah tak ada. Siapa tahu apa cerita dia? Dia ada sejarah juga ni ya. Ni sejarah melontar ini. Siapa tahu, ada tahu tak? Nak tahu tak cerita? Sebagai selingan ya, sebagai selingan. Kau dah lewat dah. Ceritanya berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Allah syariatkan supaya menyembelih Nabi Ismail ya. Okey. Masa nak bawa pergi sembelih tu, datanglah Iblis menggoda Nabi Ibrahim supaya berubah niatlah daripada nak korbankan Nabi Ismail. Jadi dia menggoda ni di 3 tempat. Di 3 tempat ni lah. Jadi setiap kali godaan tu Nabi Ibrahim lontar dengan batu. Jadi ini sebagai simbol lah ya, kita melontar syaitan ya. Syaitan yang sentiasa menggoda kita. Okey. Jadi apabila berkenaan dengan perkara wajib haji dan umrah. Jadi perkara wajib haji dan umrah ada berapa? Ada 5 semuanya ya. Kita tengok balik ya. Iaitu bermula dengan niat ihram di miqat. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. 3, melontar 7 biji anak batu di Jamratul Kubra. Bermalam di Mina, melontar 7 anak batu di ketiga jamrah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu perkara wajib haji. Okey. Jadi apabila seseorang itu berniat ihram, maka seseorang itu terikat dengan batal larang lah ya. Apabila kita berniat ihram haji atau umrah, kita terikat dengan batal larang dalam ihram haji dan umrah. Ya, ada beberapa perkara yang kita tak boleh buat. Kalau kita buat dalam ihram tu, maka kita dikenakan dam. Dikenakan dam. Jadi di sini kita bagikan ya, untuk senang ingat murid-murid, kita bagikan kepada 5 bahagian. 5 bahagian. Yang pertama ialah dari segi kecantikan. Kecantikan tak boleh apa. Yang pertama, apabila berada dalam ihram haji atau umrah, tak boleh sapu minyak rambut ya. Tak boleh cabut bulu atau rambut. Tak boleh memotong kuku. Ini semua tak boleh. Kalau kita buat, nanti kena bayar dam lah. Jadi sabarlah ya. Dalam tempoh ihram tu kena sabar benda-benda ni. Ataupun sebelum kita nak berniat ihram tu, potong dulu kuku siap-siap. Potong kuku, potonglah janggut-janggut semua ya. Potonglah bulu-bulu dan sebagainya sebelum niat ihram. Sebab takut masa ihram tu rasa tak selesa ke dan sebagainya, pergi potong kuku, kena bayar dam. Jadi kita buat dulu sebelum niat ihram haji atau umrah, buat dulu ya benda-benda yang boleh buat tu. Okey, yang kedua ialah masa ihram kita juga tak boleh pakai wangi-wangian. Ya, sama ada pada pakaian, badan ataupun hidung, tak boleh ya. Wangi-wangian tu kena tak boleh pakai.
Ataupun yang ketiga ialah pakaian. Ni dari segi pakaian pula, memakai pakaian berjahit bagi lelaki. Baik, lelaki tak boleh pakai pakaian berjahit. Dia kena pakai pakaian ihram lah. Pakai pakaian ihram. Dan lelaki juga tak boleh tutup kepala. Tak boleh tutup kepala ni, tak boleh pakai kopiah dan sebagainya. Maka macam tu lah, terbuka macam tu, tak boleh tutup dengan apa-apa. Tak boleh tutup dengan apa-apa. Okey, bagi perempuan tak boleh tutup muka. Tak boleh tutup muka, apakah burdah ke, niqab ke dan sebagainya, tak boleh. Dia mesti buka. Seperti kita solat lah, kawasan muka tu kena buka. Dan tak boleh pakai sarung tangan. Yang perempuan pun tak boleh pakai sarung tangan. Maknanya tangan tu kena nampak lah, jari-jari tu kena nampak. Tapak tangan tu nampak. Maknanya muka kena nampak. Yang bagi perempuan, lelaki pun tak boleh. Pakai sarung tangan pun tak boleh. Okey. Yang ketiga, larangan yang ketiga ialah dari segi alam sekitar, iaitu memburu binatang buruan. Kiralah buru kijang ke, rusa ke dan sebagainya dalam ihram tak boleh. Memotong atau merosakkan tumbuh-tumbuhan, nak cabut rumput-rumput ataupun nak patahkan pokok-pokok bunga yang ditanam kat situ pun semua tak boleh. Jaga semua tu. Dan yang kelima ialah hubungan seksual, iaitu tak boleh berkahwin, masa ihram tu tak boleh berkahwin, mengawinkan ataupun wakil untuk menerima nikah. Maknanya tak boleh semua. Nak mengawinkan orang lain pun tak boleh. Ataupun yang dua ni ialah melakukan perbuatan merasakan syahwat. Tak boleh nak berpeluk-peluk dengan suami isteri ke dan sebagainya, tak boleh. Dan yang kelima, melakukan persetubuhan. Jadi ini 5 perkara ini, masa kita niat ihram, maka tak boleh kita buat sama sekali lah. Kalau kita buat salah satunya, maka kita akan dikenakan dam. Dam tu dia ada beberapa kategori pula. Kat sini saya tak sentuh lah pasal dam. Jadi kamu boleh rujuk dalam buku tingkatan 4 adalah jenis-jenis dam, apa yang kena buat. Contohnya kalau menyapu minyak rambut, damnya jenis apa, ataupun memakai pakaian berjahit, damnya bahagian jenis mana. Itu tengok dalam buku tingkatan 4 lah. Tengok dalam buku tingkatan 4. Okey. Ini pakaian-pakaian ihram. Ini pakaian ihram. Ini yang pertama ni pakaian perempuan lah semasa ihram. Ataupun kalau tak nak pakai macam ni pun boleh, pakai jubah yang besar yang menutupkan aurat, ataupun telekung yang tudung yang besar pun boleh. Yang penting mesti menutup aurat yang perempuan, yang boleh nampak muka tu. Muka kena nampak. Ni. Yang lelaki, inilah pakaian lelaki. Ni dia kena ada pakaian yang tak berjahit lah. Ni pakaiannya. Ni yang tengah ini ihram secara dipanggil ihram secara irtibak, irtibak. Ini pakaian masuk bawah ketiak ni, pakai kat sini. Ini pakaian secara biasa. Pakaian secara irtibak ini iaitu sebenarnya semasa nak tawaf, nak tawaf disunatkan lelaki pakai macam ni, pakai macam ni. Rasulullah masa nak tawaf dia pakai macam ni. Okey. Ini kalau nak sa'i bolehlah buat macam ni, Sa'i boleh buat macam ni. Okey. Ini berkenaan dengan pakaian ihram. Okey. Seterusnya kita nak tengok jenis haji. Jenis-jenis haji. Jenis-jenis haji ni ada 3. Jenis haji ada 3. Yang pertama ialah dinamakan haji ifrad. Yang kedua ialah haji tamattu'. Dan yang ketiga ialah haji qiran. Okey. Ni murid kena ingat jenis-jenis haji ni, sebab jenis-jenis haji ni Ustaz tengok dalam buku Medio Gemilang pun ada keluar, maknanya soalan sport tahun ni lah tu kot. Kena ingat ni. Haji ifrad ini apa yang dimasukkan dengan haji ifrad? Iaitu mengerjakan haji dahulu kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Maknanya kita sampai kat Mekah tu, kita buat haji dululah. Buat haji dulu. Lepas selesai je haji, barulah kita buat umrah. Jadi kalau buat haji secara ifrad ini, masa hajinya panjang dan kita berada dalam ihram tu lama lah. Lama.
dibimbangi kalau lama dalam ihram tu takut kita melakukan perkara larangan dalam masa ihram tu. Ya, bimbang juga kalau lama-lama sangat ni ya. Tapi kebaikannya lebih afdal tidak kena dam. Kesannya masa mengerjakan haji ni lebih panjang lah. Masa mengerjakan haji lebih panjang. Sebab apa? Takut kita buat perkara-perkara yang dilarang semasa ihram tu ya. Okey. Jenis haji yang kedua ialah haji tamattu'. Haji tamattu' ini iaitu mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Mana sampai saja di Mekah, kita pun buat haji dulu. Buat umrah dahulu. Haji tamattu' ini sampai saja di Mekah, buat umrah dulu, siapkan umrah semua. Ya. Tawaf, sa'i, ya, lepas tu bercukur, ya. Maka bebaslah daripada ihram umrah. Maka kita tunggulah pula pada 8 Zulhijjah itu untuk mengerjakan ibadat haji. Jadi biasanya orang buat yang haji tamattu' lah. Sebab apa? Dia lebih selesa. Lebih selesa tapi kesannya dikenakan dam. Dikenakan dam. Okey. Haji Qiran. Haji Qiran ini ialah haji berniat mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Ini secara serentak. Haji Qiran ini biasanya orang yang kesutukan masa lah. Orang yang pergi dekat sangat nak mengerjakan haji. Contohnya sampai di Mekah tu pada 8 Zulhijjah, dah kesutukan masa, teruslah dia buat haji Qiran. Jadi dia ada kebaikannya dan ada kesannya. Kebaikannya senang dan mudah urusan, buat haji dalam masa yang singkat, tapi kesannya dikenakan dam. Itulah. Jadi murid-murid kena ingat ni, ya, haji ifrad ni apa, ya? Buat haji dulu, kemudian buat umrah, ya. Tamattu', buat umrah dulu, kemudian buat haji Qiran serentak. Dan kebaikannya pun kena ingatlah, ya, kena ingatkan juga. Okey. Jadi setakat ini boleh faham tak? Boleh faham tak penerangan Ustazah? Tak ada apa-apa yang nak tanya? Ustazah harap boleh faham lah ya. Kalau tak faham boleh tanya dalam WhatsApp group. Boleh WhatsApp group tanya. Bolehlah bila-bila masa. Ya. Alhamdulillah lah ramai yang boleh faham ni. Wah tak suara Ustazah jelas tak suara Ustazah? Rasa mengajar seorang-seorang je. Macam tak nampak murid-murid ni rasa macam mengajar seorang-seorang. Bercakap seorang-seorang. Okeylah ya. Okey, jadi kita nak tengok. Ini kita Ustazah nak uji minda. Ni. Jawab soalan ni ya. Jawab kat sini lah. Tulis dalam chat ke dan sebagainya. Tentukan ibadat di bawah sama ada rukun atau perkara wajib haji ataupun umrah. Ya. Silap ni. Tulis 2 kali pula umrah kat sini. Ya. Tentukan ibadat di bawah ni sama ada dia ni rukun ke ataupun perkara wajib haji ya ataupun umrah. Okey, yang pertama, niat haji atau umrah masuk bahagian mana? Ustaz tengok dalam WeChat ni dalam chat. Apa? Rukun ke wajib? Rukun ke wajib? Baru seorang jawab rukun. Yang lain rukun. Okey, kita tengok jawapannya. Rukun bagus ya, betul. Rukun haji dan umrah. Bermalam di Muzdalifah, rukun ke wajib? Rukun ke wajib? Yang kedua, wajib. Bermalam di Muzdalifah, wajib. Okey, tengok jawapannya. Wajib haji. Okey, bagus ya. Mana kamu ingatlah tu. Okey, soalan yang ketiga, melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah, rukun ke wajib? Yang ketiga, wajib. Okey, bagus. Kita tengok jawapannya, wajib haji. Okey, niat ihram di miqat, rukun ke wajib? Niat ihram di miqat. Okey, niat ihram di miqat. Wajib. Okey, kita tengok jawapannya. Wajib haji. Okey. Tawaf di Baitullah, rukun ke wajib? Okey. Tawaf di Baitullah. Tawaf, rukun ke wajib? Okey, ramai yang jawab rukun ya.
Semua pandai ni, mesti dapat A+ SPM nanti ni. Okey, bagus, rukun. Meronta 7 biji anak batu di Jamratul Kubra. Rukun ke wajib? Rukun ke wajib? Wajib lagi. Okey, ramai dah wajib ya. Tengok jawapannya wajib. Okey, syair. Rukun ke wajib? Syair. Itu rukun. Okey, kita tengok jawapannya. Rukun. Wukuf di Arafah. Rukun ke wajib? Wukuf di Arafah. Okey, wukuf di Arafah. Rukun. Betul ke rukun ni? Wukuf di Arafah. Okey, confident je jawab tu. Okey, rukun. Bagus ya. Bergunting atau bercukur rambut. Rukun ke wajib? Rukun ke wajib? Rukun. Betul ke rukun ni? Bergunting rambut ni. Tengok. Semua rukun ni betul ke? Rukun. Okey, kita tengok jawapannya. Rukun. Bagus ya. Bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Rukun ke wajib? Wajib. Okey, semua tengok. Okey, wajib haji. Tertib pada semua rukun. Itu adalah apa dia? Tertib pada semua rukun adalah rukun. Okey, bagus ya. Nampak semua boleh faham lah tu ya. Jadi, ni kerja rumah. Lepas ni ke nak buat ataupun harap buat teruslah ya supaya dia tidak lupa. Ni sebagai latihan pengukuhan, semua murid dikehendaki menjawab soalan dalam buku modul gemilang. Dan Ustazah pun dah ada dalam WhatsApp group tu dah ada dah. Ya, yang ada link tu Ustazah dah hantar tu. Dalam iklan tu ya, muka surat 23 soalan nombor 26 hingga 28. Ni. Muka surat 24 soalan nombor 33 hingga 35. Muka surat 25 soalan nombor 48 hingga 52. Muka surat 32 hingga 33 soalan 1 hingga 14 ya. Jadi Ustazah bagi masa lebih kurang besok tu kalau boleh dah siap lah. Dah siap dah, jangan lama nanti lupa. Dan kalau nak tanya apa boleh dalam batas tetap terus. Okey, jadi kita dah hampir kepada penghujung, kelas kita dah nak tamat ya. Jadi terima kasih semua ya Ustazah ucapkan kepada yang hadir malam ni. InsyaAllah kalau keluar tajuk ibadat haji ni, Ustazah rasa semua murid-murid boleh jawab lah ya. Okey, boleh jawab dan terima kasih. Good luck semua. Semoga SPM nanti dapat cemerlang ya. Baca buku tu walaupun apa ni, kita dah hampir sebulan tak bersua, tak bertemu. Tapi pendidikan Islam jangan tinggal ya. Baca semua, buat apa yang Ustazah suruh ya. Dan akhir sekali kita jumpa di lain masa. Kita sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kifarah ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana